Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kada sallallahu alaihi wasallam wabtida'ul yakin mukasyafah summal mu'ayanah summal musyahadah walizalik qala Amir ibn Abdul Qais law kushifal ghita' mazdadtu yaqinan. Dan ibtidak mana permulaan, permulaan yakin. Dia yakin lain dan iman lain. Iman bagi ahli syariah. Ya, dia meyakini Allah Taala bidalil wal burhan. Peringkat awal. Itu peringkat ilmu yakin panggil. Ada pun keyakinan yang kuat itu sudah bertukar kepada apa? Yakin. Bab yakin pun dipecah tiga. Dia ada ilmu yakin. Apa makna ilmu yakin? Makana nasyi'an anil burhan wad dalil. Barang terjadi daripada dalil. Ya, itulah dan burhan. Burhan apa beza dalil dan burhan? Burhan lagi kuat. Ma tarakkaba min dalilaini fa aksar. Benda yang bersusun dua dalil hujjah atau lebih banyak, itu dipanggil burhan. Bagi ahli maqam syariah, ilmu yakin mana dia mengenali Allah Ta'ala dengan cara ilmiah, sama ada dengan nas Quran atau hadis-hadis sahih. Ya, ini peringkat label pertama tuan. Dia membina akidah. Ya, membina pegangan. Adapun yang kedua dia naik, dia panggil ainul yakin. Dia panggil ma kana nasyi'an anil kashfi. Benda yang dibuka daripada pembukaan rohani dia Ta'ala, kasyaf. Yang ketiga hakul yakin, ma kana nasyi'an an syuhudi wal ayyan. Dia jadi dengan musyahadah yang disebut dalam hadis sahih, anta mudallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Semua ada nas dah ni. Ulama buat bukan saya saja dah. Maknanya peringkat mengenal. Tuan-tuan kenal Tuan Imam? Kenal? Sebab apa kenal? Mana kenal? Saya sekampung dengan dia. Tanya soal lagi, kenal Imam? Kenal. Ya, macam mana kau kenal dia? Saya jiran sebelah rumah. Sama tak? Dah dekat. Tanya soal lagi, kenal Imam? Kenal. Dan kau siapa? Saya anak dia. Wah, anak ni lagi dekat dalam rumah. Kau tanya soal lagi, kau kenal Imam? Kenal. Saya bini dia. Itu lagi dekat dalam bilik. Mana mengenal tu berbeza. Ya, kalau kita lebih dekat, lebih kenal, lebih dekat, lagi lebih beza, tak sama tak? Kita kenal begitu, tak sama dengan orang yang kenal orang ngam betul. Kalau budak kata kancing betul. Dia kenal Kaabah di mana? Di dinding. Tahu? Kat rumah dia besar gambar Kaabah. Ya, dengan Kaabah ni nampak dengan Kaabah sana sama tak? Sama. Tak sama, takkan sini 4 segi, sana 6 segi. Tapi dengan orang dah buka pintu Masjidil Haram, dia buka aja dia nampak Kaabah terus menjuai mata dia. Sama tak dengan orang tengok kat dinding? Sama kan? Dengan orang yang tawaf dah sedap lain macam rasa. Tak sama. Dengan orang dah bergayut tunggu ke Kaabah, sama tak? Mana sama? Ya, sebut Kaabah dia berasa dada dia berlekap ke dinding Kaabah. Lain. Itu dipanggil rasa, zauq. Ya, ilmu dengan rasa. Mana kita kena ada keperasanan dengan Allah. Kalau tahu Allah Ta'ala melihat, tapi kita tak perasan Tuhan melihat, jauh. Sebab dalam hadis Nabi kata, la yazni zani wa huwa mu'min. Takkan berzina seorang tu apabila iman betul-betul perasaan dia menguasai kalbi dia. Bagaimana kalau dia tahu zina itu haram, tapi iman dia tak masuk dalam, dia sekadar tahu je. Itu yang banyak dibantai kan. Yang banyak masuk neraka, keluar balik, orang peringkat iman di akidah je. Sekarang kita banyak bina akidah. Akidah basic tuan-tuan. Dia kena mukasyafah, bukan akidah je. Ya. Zauq, rasa. Satu orang dia beli makanan, apa? Tepi jalan tu, burger, kan? Dia beli makanan, burger, dia pegang. Kemudian kita kata tak makan tak? Saya tak nak makan, saya nak pegang dia. Macam kau ni. Ya. Makan tak? Baru ada rasa, kan? Kawan tanya, apa rasa burger ni? Tak tahu. Habis kau tak makan? Tak, saya pegang je. Oh, pegang. Akidah je. Itu tak ada rasa. Dia tahu Tuhan melihat. Akidah. Innallaha sami'un basir. Quran sebut nas Quran dan ayat lain banyak lagi. Allah Ta'ala sami' mendengar, Allah Ta'ala melihat. Bermakna dia yakin dengan akidah Allahu yattasib bil basar. Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Itu dalil nas Quran terpampang. Sekarang dia rasa tak Tuhan melihat? Ini soal lain. Kalau dia rasa dia lain. Dia berjalan terasa dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Maka dia masuk dalam hadis Nabi. Afdalul iman. Iman yang paling afdal. Anta'lamallaha yusuma kunta. Di mana sahaja kamu berada, kamu perasan Allah Ta'ala lihat kamu. Beza tak?
Bezalah tuan-tuan. Ya, ilmu tasawuf nak bawa kita kepada apa? Ya, rasa, zauq, wijdan, syuhud dan iyan. Keimanan kita bukan sekadar i'tikad pegangan. Keimanan kita kepada merasakan. Kita buat satu benda, kita rasa orang pandang lain. Dia masuk dalam pejabat, dia di kaki gurau, kerja pun selalu ponting kan. Oh ya, tiba-tiba hari itu bos dia datang awal. Ya, bos nak perangkap dia, bos datang awal, bos duduk atas perhati je. Dia tengah bergurau, dia ternampak bos dia. Berubah tak keadaan dia? Berubah. Cocok sancut tengok, dia nampak bos, terus slow. Berubah tak? Berubah. Sebab pemandangan dia nampak dia bos dia, terus berubah keadaan. Begitulah qalbi. Bila dia sedar Allah Ta'ala, dia confirm dia berubah. Kalau dia tak sedar Tuhan ada, dia tahu je dan dia yakin tapi tak sedar. Lain tuan-tuan. Sebab tu orang yang tahu saja dan yakin tapi tidak perasan, yang ni banyak tersumbat neraka ni. Dia tahu Tuhan ada, tahu benda Tuhan ada, tapi dia lanyak. Sebab apa? Nafsu kuda ke dia. Tapi kalau orang yang dah nampak kashfin qalbi dia, dibuka qalbi dia, mana mutawajjihan ilallah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia tak wani buat. Dia tak wani buat. Sentiasa hati dia, qalbi dia ma Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dipanggil pakaian yang paling hebat, sunnah yang paling besar. Ya, yang ada pada Rasulullah dan para rasul-rasul, para sahabat, iaitu dawamul huduru qalbi ma Allah. Kekal kalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah berdebat dengan Ibnu Suryah, dia ketua agama Yahudi. Dia kata, "Ya Muhammad, kau ceritakan tanda kamu Rasul, aku nak tengok. Kalau betul aku ikut kau." Yang ditanya, "Kenapa anak kadang rupa suami, kadang anak rupa isteri?" Yang beri jawab Nabi akhir zaman ini. Jawab, Nabi kata, apabila tertinggi benih suami, maka rupa anak tu akan mirip wajah apa dia. Bila tertinggi benih isteri, maka wajah dia akan serupa ibu dia. Kalau dua tak serupa, tu kena cek balik. Ni anak capu ni kan pernah berlaku tak ni? Isteri putih, suami putih, anak pula tak putih. Jadi suami ni lain macam, dia pasang perangkap pun betul, dia ada kenuri orang lain. Kacau je. Ya, buat sekarang DNA dia kan boleh buat macam. Dia nak ceritakan apa tadi? Satu tanda. Dan beberapa lagi dalam surah semua Ibnu Sirah kata sadaqta, benar engkau ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Dan salah satu daripada Nabi kata apa? Tidurlah yanamu ainain, tidurlah dua mataku tapi tak tidur hatiku. Mana hatiku sentiasa dengan kekasihku, wallahu taala. Sadaqta, benar tu. Itu dia sunnah besar. Sunnah yang paling besar ialah qalbi kita sentiasa dengan dawamul hudurul qalbi ma Allah. Ya, kulillah summa zarhum fi haudhim minal amal. Sebut kamu Allah dan fokus betul menghadap tawajuh kalbi kita. Bahawa dia ada beza dan pengenalan bila lagi terang, dia lagi sedap berjalan dengan kita bawa ke kenderaan bila terang sedap, pandu boleh pecut. Tapi kalau gelap dan jalan sangkut tak sedap kan, betul iman. Bila makrifat dia tinggi, iman dia kuat, maka cara ibadat dia berbeza. Ya, dan dapat benda ni bila perubahan dalam dia ada satu suis besar dia apa? Mahabbah, kerinduan, kasih yang cukup kuat dengan Allah Taala. Dia akan berubah. Tapi kalau kasih dia ada tapi tak berapa kuat, dia buat tak sama dengan orang yang tinggi martabat mahabbah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dia panggil yakin ibtidah dia mukasyafah, kemudian muayanah, kemudian musyahadah. Ya, ni perjalanan semua dipanggil qalbi. Ya, sebab kitab ni semua dibahas qalbi. Sebab qalbi bila settle dan semua settle dan. Itu hadis sahih daripada Nabi SAW. Ya, inna fi jasad ibni Adam mudghah iza salaha sa'il jasad kullu wa iza fasada sa'il jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Dalam jasad Adam seketul daging, bila dia baik semua confirm baik, bila dia wasak semua wasak. Ala wa hiya al-qalb, itulah hakikat diri manusia, al-qalbi. Ada setengah dipanggil ar-ruh, setengah dipanggil sir, setengah dipanggil fuad, ada setengah dipanggil syarab. Semua ada dalam Quran tu. Semua ada nama-nama hakikat diri kita sebenar dalam Quran dipanggil. Ya. Pada peringkat lapisan pertama sadar. Itu kalau tak masuk nur iman di kufur tuan. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi. Itu nas Quran. Tidakkah mereka yang Tuhan dah pancarkan, maknanya dalam lapisan pertama nur tu masuk, seruan Islam yang dibawa oleh baginda Islam masuk dalam kalbi Sayyidina Abu Bakar, masuk dalam tu ada iman. Kalau ditendang balik, artinya dia kata sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama dia Muhammad, kau beritahu tak beritahu, dia tak beriman. Itu tak boleh masuk, dia tendang balik. Bila dia masuk lagi dalam, dia pergi pada kalbi.
Nama dia tu diubah. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi kata qalbun. Inna nura iza dakhala al-qalbah infasaha wa ansyarah. Qila hal zalika min alamati allati tunabu biha qala na'am at-tadafi an daril ghurul wa inaba ila daril khulud wa istindalil maut qabla nuzulil maut. Nur tu bila masuk, nur iman, nur ma'rifah, nur Islam bila masuk dalam lagi. Kita cinta kan ada kan, kasih kuat, ada lagi kuat, ada lagi kuat sampai masuk dalam som-som orang Melayu panggil kan. Itu lain tu. Ya, dia duduk mana dia teringat. Tu yang ni nak dibina dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi suruh supaya apa? Dia bila settle kuat, maka syariat dia akan pegang tentik. Kalau kalbi dia dengan Tuhan renggang jauh, macam mana dia pegang syariat kuat? Ya, dia bila mahabbah kuat, apa saja kata kekasih dia akan buat. Itu tanda dia mahabbah, kasih kepada Allah Ta'ala. Ini rahsia dia Nabi sebut. Bila dia baik, lain semua settle. Kalau dia rosak, sangkut, yang lain semua sangkut. Itulah dia qalbi. Jadi dalam hadis ni, bila masuk je, hati tu akan lapang dan tenang. Sahabat tanya, ada tanda ya Rasulullah? Rasulullah sebut ada 3 dalam hadis ni. Pertama, at-tajafi andaril ghurur. Hati dia renggang, hati ya. Qalbi dia ni renggang dengan dunia yang menipu daya. Ya, dunia ada 2, satu dipuji, satu dicela. Kalau dunia tu kita ambil kerana Allah, guna jalan Allah, maka dunia tu besar. Dia punya manfaat di akhirat itu. Tapi kalau dunia diambil dengan nafsu, guna pada nafsu, tenggelam mati dengan nafsu, habis waktu. Itu Quran kata apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mu tidak lihatkah ya Muhammad SAW orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Ini habis. Jadi yang ni dia boleh elak. Dunia-dunia yang menyosakkan dia dah mula asingkan. Itu tanda kalbi dia ada nur. Kata Nabi SAW. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Hati dia sentiasa ingat tempat dia kembali. Ya, duduk-duduk ingat, kalau malaikat maut hari ni datang, Allah pindah aku daripada alam ni. Pergi aku besok alam barzah. Apa alam barzah nak naik yaumil mahsyar, nak pergi padang mahsyar, hisab masyaallah. Benda ni dah ada. Dah set dalam minda dia. Ya, mana bila benda ni ada, maka tindakan dia akan agak lagi kuat dan ketiga terus dibuat isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Dia membuat persiapan untuk ke sana sebelum datang kematian dengan amal saleh yang berbagai bentuk. Jadi orang yang sembahyang, pergi ke masjid dan sebagainya buat ibadat, bermakna nur tu dah ada kat dia. Cuma kuat dengan tidak, dia power lain. Ada 60 watt, ada 90, ada 120, ada 250. Tu jangan 250 macam spotlight dan dia terkena sikit dosa dia terasa. Kalau yang kurang sikit tu, dikit-sikit lambat dia pick up dia dan. Dia yang turun sangat macam lampu tidur. Malah ada nur iman tapi macam lampu tidur. Itu yang banyak terbabak. Sebab apa? Nur tak kuat. Cahaya dia tak terang, dia jalan tu kita terlanggar tiang dia, terlanggar lubang kan. Tapi kalau cahaya terang, senang bawa. Ya, termasuk sebab sahabat Nabi yang kita dalam hadis ni, nur sahabat yang kuat, dia terbuat satu kesilapan. Terus dia bergegas, ya Rasulullah, ya, binasilah hamba. Rasulullah kata, apa yang kau buat? Dia kata, saya dah buat sekian-sekian. Kau dah sembahyang berjemaah, dah dosa kau dihapus. Mana dosa dihapus dengan ibadat, mana dosa kecil. Kalau dosa besar dia kena taubat. Bila apa dengan ibadat, tapi sikap dia macam ni. Dia punya gerun, punya takut. Sebab apa? Pancaran nur ni kuat. Nur iman dia tu kuat. Ya, kalau iman dia tak kuat, nanti yang slow. Tak apa dah. Orang lain buat juga. Dia mula slow. Akhirnya makin hanyut. Ya. Atau di antara dia perlu mengesan perkembangan dalaman dia tadi. Kuat ataupun sebaliknya. Terang atau sebaliknya. Ya. Jadi bila dia kuat, dinamakan apa? Mukasyafah, muayanah, musyahadah, itu lagi tinggi. Peringkat musyahadah ni kalau duduk tuan-tuan dan dia mati dalam keadaan tu, confirm syurga bagi dia. Sebab duduk dalam musyahadah, dia dah lepas, dia pergi nafsu mutmainnah yang dijemput surat jemputan ke syurga oleh Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, nafsu yang tidak digugat oleh dua arus gelombang. Dia senang macam mana pun, dia tetap, dia tidak jadi hamba pada nafsu, tetap di ibadat pada Tuhan. Ataupun Tuhan uji dia melepek susah, dia tak beranjak, dia tetap jadi ibadullah. Ini nafsu yang tenang. Dia yang tak boleh pakai ini, bila diuji dengan senang, dia hanyut dan habis. Dulu bagus. Ataupun dia semua ibadat kuat, Tuhan uji sikit dengan kesusahan pun, dia melatah, dia pusing balik. Atau dia pakai dua-dua ni. Dia nak tetap tamkinul qalbi, tetap ni.
Ya, nafsu macam ni bila dia kira, bila indan tihai ajalihim. Dalam hadis Nabi kata al-ibrah bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga atau sebaliknya dikira di mana tu? Dikira ujung tu. Dia hembus nafas akhir, situ tengok taraf dia. Iman dia tinggi ke rendah, ke terang, ke gelap ke, dia beriman tidak ke situ. Sebab tu dalam hadis ada 4 golongan manusia yang sentiasa berpusing. Ada awal cantik, akhir cantik. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita jadi golongan tu. Awal beriman, mati pun beriman. Ada yang awal kufur, mati kufur, wala'ayazabillah. Ada awal dia Islam, di tengah dia murtad, wala'ayazabillah, mati dengan kufur, wala'ayazabillah. Dan ada yang keempat, dia kufur di awal, tapi di ujung dia bertaubat cantik di ujung. 4 ni sentiasa berpusing, kata Nabi SAW. Lepas tu dia sentiasa berpusing, sebab tu kita kena cek. Sentiasa buat pemantauan kenderaan rohani kita, macam kita bawa kereta juga, kenderaan kita motor, kena servis selalu. Kalau kita tak servis, kebanyakan ni workshop kadang-kadang jam. Siapa bawa? Hubung perempuan. Dia tak tukar minyak hitam, habis dia makan kondorot lah macam-macam. Dia kena jenderot overhaul macam. Sebab apa? Dia tak servis, tak cek. Kalau kereta kita tak cek, ada masalah. Kalau qalbi tak cek, jangan. Innama la yusammul qalb illa bitakallub. Hati tu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berpusing. Hari ni kami rajin, besok dah lain. Hari ni kami sedap buat, besok dah malas. Ini kami gaji, dia berubah kan? Dan Imam Ghazali sebut, lajunya perpindahan kalbi kamu lebih laju daripada didihan air yang sedang mendidih. Kita tengah air kan, tiba-tiba di permukaan legak, hati kamu lebih laju daripada itu, kata Imam Ghazali. Sekejap gitu, kejap gini, kejap gitu. Sebab tak kan, kadang-kadang dia punya laju meter, tiba-tiba pun terbalik kan. Terbalik, balaan bahura, dia boleh terbang atas udara kan. Anak murid sekali mengajar 10,000 punya ramai, akhir mati kufur, wal'ayazabillah. Baru dia terbalik lah. Ada dia orang yang awal boleh bunuh sampai anak perempuan dia sepak masuk lubang di kampus saja. Hebat-hebat. Tapi dia jadi akhir sayap kanan Rasulullah. Siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengok tuan-tuan, dia boleh berubah. Oleh kerana hati tu boleh berubah, maka hendaklah kita sentiasa pantau ni. Ya, kalau ikut imam tarekat Naqsyabandi, ada panggil Syekh Bahaudin radhiyallahu anhu, kurang-kurang 1 jam kamu mentek. 1 jam kita cek mana perkembangan kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Dia dekat ke, dia jauh ke, dapat kemarisan ke, dan sebagainya, cek balik. Sebab kalau kita tak cek, takut-takut dia terlajak kan. Dalam terlajak, kita takut dia meninggal, wala'ayazabillah. Ya. Jadi kalau nafsu dia tenang, dan akhir dia ke situ, dia hembus nafas air mutmainnah, Masya Allah, confirm juga. Tapi masalah kita tak tahu di ujung tu kita hembus nafas akhir macam mana, tak tahu. Seorang tak tahu. Baca satu cerita yang menarik juga lah, satu orang waliyah yang masyhurah. Siapa dia? Rabi'atul Adawiyah ya. Dia seorang wali meminang dia, nak bernikah dengan dia, pinanglah. Dia kata, aku boleh menerima pinangan kamu, tapi satu soalan kau kena jawab, kalau tidak tak payahlah, dia kata. Dia kata, silakan, apa soalan dia? Engkau tahu tak akhir umur aku beriman atau sebaliknya? Waktu saya tak tahulah, aku tak tahu, pergi balik hari itu. Balik yang ya kawan. Maksud dia apa tu? Kau tumpukan akhir umur kau lebih baik. Ya, kau jaga sebab umur kamu makin dekat. Kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang datang ya makin dekat. Kita dah hantar surat jemputan anak kita nak menikah 2 minggu. Makin jauh kau makin dekat kan? Makin dekat. Sehari demi sehari, 1 saat demi saat, umur kita hilang ni. Ya, tapi esok tak lusa kita balik. Jadi kita nak balik betul-betul biar dalam keadaan radhiyallahu anhum warḍan. Dapat redha Allah Taala. Ar-ridha amrun qalbiyun la amrul jasad. Redha tu amrun qalbi, urusan semua hati kan. Semua sifat-sifat dalam ni sifat hati. Sebab Rasulullah kata rahsia, dia baik lain settle, dia rosak itu. Kita pun kalau nak tarik orang, kita kena pandai ambil. Ada kata kena pandai ambil kaki. Kaki pun dah penyepak. Kau kena pandai ambil tangan dia. Tangan dia buat apa? Ambil hati. Bila hati dapat kita tawan, semua dapat. Sebab hati dia raja. Ya, jalan hati kita gerak nak pergi. Tiba sekali jalan pusing balik. Hati kita malah lah pusing kan. Dalam cakap malah hati pusing balik. Kalau kata terus kan, dia terus. Dalam kontrol. Bila dalam tu kita cantik dia dengan sinaran iman ya kepada Allah Taala, ya, pendekatan takarub, mahabbah dan sebagainya, maka dia makin cantik, makin terang, makin lebih terang, kedudukan dia berbeza. Sebab tu kedudukan iman seseorang tak sama. Ada yang tinggi, ada yang kuat. Sebab apa? Tu dia punya draft dia bacaan dia, ya. Jadi permulaan dipanggil yakin, kemudian mukasyafah.
Ya, dia yakin Kaabah tu ada, tapi tak pernah tengok. Dia pergi je Mekah, buka aja pintu apa Masjidil Haram, muka siapa pun nampak. Oi, ni Kaabah yang kita tengok. Rasa lain kan. Lepas tu dia pergi pula dekat lagi, muayana, nampak dekat lagi kan. Dan musyahadah buka habis. Ya, sebab bila dia duduk musyahadah, segala amalan kita tonton, masya-Allah. Ya, dia jadi hebat tuan-tuan ni. Qalbi bila musyahadah terbuka dengan Tuhan, dia takkan pusing tempat lain. Confirm. Kalau dia dapat betul-betul tajalli, Tuhan bukakan, dia buka dia takkan kena tempat lain dah. Mati bersama. Itu di antara iman para sahabat. Para sahabat kulluhum ahli syuhud. Semua sahabat tu ahli musyahadah. Sebab tu dia tak beranjak kan. Kuat dalam. Satu orang sahabat yang diugut oleh ibu dia, suruh kembali balik agama asal. Kalau kau tak kembali, la akul wala ashrab. Ya, aku tak akan makan, tak akan minum. Dia mogok. Sehingga kau dikatakan qatilal ummah. Kau digelar pembunuh ibu sendiri. Macam tu. Apa sahabat dia kata? Ya ummi, wahai ibu, kalau kau ada 1000 nyawa, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, aku takkan berubah. Tengok kan. Akhirnya berkat tu ibu dia pun masuk Islam. Teman semua apa dalam kekuatan yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila dalam terang, confirm yang lain terang. Jadi musyahadah apa maksud dia? Sentiasa hati dia, kalbi dia dengan Tuhan. Bila kalbi dah dapat pancaran kelazatan, kebesaran keagungan Tuhan. Tuan-tuan tengok satu contoh je, ya. Nabi Yusuf alaihissalam, jamalul Yusuf, kecantikan Yusuf sampai di kerat tangan tak perasan. Betul? Tengok dalam tafsir, ada yang pengsan buat dia. Itu Jamal Yusuf. Belum lagi Jamal Rasulullah SAW, lagi dahsyat kan. Ya? Macam mana nak kata Jamalullah bila dibuka kan? Ya? Dibuka kalbi dia, dia rasa. Bukan tengok, rasa. Zauk. Rasa tadi, memang dia takkan pusing tempat lain. Bila tak pusing tempat lain, hati dia menghadap tepat kepada Ta'ala. Selamat tak ibadat dia buat? Selamatlah. Dia buat ibadat semua memang lillah betul. Tapi kalau tak dapat benda ni, dia masih pusing ngadap kat orang, dia buat akhirnya ria, ujub, semua masuk macam-macam. Ya, tak ibadat jadi syirik qalbi dia sudah ditasyrikkan dengan niat yang lain. Ya. Jadi sebab dia kata akhirnya satu kaedah besar dia kata pamadamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Tu kaedah besar ni dibuka oleh Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Selama mana hamba itu tidak duduk dalam makamil musyahadah yang diterangkan dalam hadis sahih Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, maka tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat nafsu yang keji secara total. Sebab dia masih menghadap dengan makhluk. Kalau betul-betul qalbi dia menghadap tepat kepada hadrat Tuhan, jalalullah, jamalullah, masya-Allah. Ya, dia takkan pusing buat lain. Di sini bahawa dia akan dapat rahsia keikhlasan ibadat yang sebenarnya. Ya, maka dia buat betul-betul kerana Allah Ta'ala. Bau betul yang dia mengaku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, kalau tidak, kau jawab kazabta. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apa makna dia? Aku hadapkan diriku zahir dan batin kepadamu. Sedangkan kita baca wajah tu aku hadap, kalbi kita kat mana? Johor pergi, Singapura pergi, KL pergi, Kilang, macam-macam. Mulut cakap beradab, nanti lain. Tuan jawab, kazabta, dusta engkau. Dalam semayang kena takzib dengan Tuan, tak berat kan? Tapi satu sudut, alhamdulillah, dia dah boleh semayang, tu satu sudut. Tapi kualiti nak bincang. Sebab kita nak persembahkan salat kita. Ya, supaya kualiti dia cantik dan diterima. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ta'ala tu cantik, dia tak terima melainkan yang dan cantik mana. Habis satu. Kemudian summa qala wa ahluz zahir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabb.